Okay, kita mula sebelum sebelum ni awak dah belajar tentang apa maksud spesies, apa maksud habitat, apa maksud populasi, komuniti dan ekosistem. Okay. Untuk kali ni, cikgu nak terangkan tentang interaksi antara organisma. Okay, maksudnya antara organisma ni dia berinteraksi untuk untuk kelangsungan hidup dia. Okay, untuk dia terus hidup. Okay, jadi ada 3 jenis interaksi antara organisma. Okay, yang pertama namanya mangsa-pemangsa. Okay, yang kedua simbiosis dan yang ketiga persaingan. Okay, untuk simbiosis pula dia ada 3 jenis juga. Okay, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Okay, nanti kita akan tengok apa maksud setiap interaksi antara organisma ni. Okay, kita tengok yang pertama dulu iaitu mangsa-pemangsa. Okay, dia melibatkan satu organisma yang lebih kuat akan makan organisma yang lain. Okay, jadi contohnya macam yang dalam gambar ni. Okay, singa makan kerbau. Okay, jadi pemangsa tu adalah singa dan mangsa tu adalah kerbau. Okay, jadi mangsa ni organisma yang dimakan oleh pemangsa dan pemangsa ni adalah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Jadi pemangsa ni biasanya lebih kuat lah daripada mangsa. Okey, yang kedua kita panggil simbiosis. Okey, simbiosis ni berlaku bila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okay, jadi ada 3 jenis simbiosis, iaitu yang pertama mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Okay, kita tengok yang pertama dulu iaitu mutualisme. Okay, apa itu mutualisme? Okay, maksudnya kedua-dua organisma mendapat manfaat. Okay, contohnya macam ikan badut ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya clownfish. Okay, ikan badut ni dia hidup di buran laut. Okay, hidup di buran laut yang macam dalam gambar ni lah. Secara semula jadinya ikan badut ni dia hidup di dalam buran laut ni. Okay, sebab buran laut ni dia melindungi ikan badut ni dia dapat makanan daripada buran laut. Okay, dia dapat makanan. Selain daripada dia dapat makanan, dia juga dapat perlindungan. Okay, jadi ikan yang lebih besar daripada ikan badut ni tak perasan lah kalau dia berlindung di sebalik buran laut ni, sebab buran laut ni dia lebih dia melindungi ikan badut ni daripada pemangsa. Selain daripada tu, ikan badut ni juga dia membersihkan buran laut ni dan memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran laut. Okay, contoh yang kedua, lichen. Okay, lichen ni adalah alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Okay, jadi kulat dia membekalkan air dan mineral kepada alga dan alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Okay, jadi ini kita namakan lichen. Maksudnya dua-dua organisma ni dia saling mendapat keuntungan daripada satu sama lain. Dia hidup bersama-sama dan dia juga mendapat keuntungan. Okay, alga mendapat keuntungan daripada kulat, iaitu dia dapat karbon dioksida dan mineral. Kulat pula dia dapat keuntungan dia adalah makanan daripada alga. Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah burung tiong. Okay, kalau awak tengok dekat padang, dekat sawah padi ke, selalu kita nampak burung tiong dia berhinggap dekat belakang badan kerbau. Kenapa? Sebab sebenarnya dia makan kutu yang melekat di badan kerbau. Okay, jadi keuntungan untuk burung tiong adalah dia dapat makanan, dan keuntungan untuk kerbau ialah dia tak ada kutu dekat badan dia. Selain daripada tu, burung tiong juga dia makan lintah.
Okey, jadi kalau ada lintah dekat kerbau, okey, dia akan makan lintah tu. Jadi selain daripada kutu, dia juga makan lintah yang ada pada kerbau. Okey, jadi ini adalah mutualisma. Mutualisma maksudnya dua organisma tu dia bergantung antara satu sama lain dan dia berinteraksi antara satu sama lain dan dia mendapat keuntungan. Okey, burung tiung dapat keuntungan makanan, yang kerbau pula dapat keuntungan tak ada kutu dan tak ada lintah pada badan dia. Okey? Okey, yang kedua, simbiosis yang kedua adalah komensalisma. Okey, apa itu komensalisma? Okey, maksudnya hanya satu organisma mendapat manfaat atau keuntungan dan kita namakan organisma itu sebagai komensal. Okey, organisma yang satu lagi pula tidak mendapat keuntungan dan tidak dimudaratkan. Maksudnya dia tak dapat apa-apa keuntungan daripada organisma komensal tu dan tapi dia juga tak ada kemudaratan. Maksudnya dia tak ada rugi apa-apalah, dia tak ada dicederakan ataupun dia tak ada apa-apa yang diambil daripada organisma tu. Okey. Contoh haiwan yang mempunyai interaksi secara komensalisme ni adalah ikan remora. Ikan remora ni dia hidup di bawah perut ikan jerung. Okay, sebab dia nak dapatkan makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Okay, contohnya macam dalam gambar ni kan. Jadi dia dalam laut, ikan remora ni dia akan melekat pada badan ikan pada bawah badan ikan jerung ni. Okay, yang kita namakan perumah, dan bila ikan jerung ni makan, okay, sisa makanan daripada mangsa ikan jerung tu ikan remora akan makan. Jadi tadi kan cikgu terangkan kan, komensalisme tu maksudnya hanya satu organisma yang dapat keuntungan, tapi yang lagi satu tak dapat keuntungan dan tidak dimudaratkan. Inilah maksudnya ikan jerung ni dia tak ada dapat apa-apa keuntungan dan tidak dimudaratkan oleh ikan remora. Okey, tapi ikan remora ni dia dapat keuntungan, dia dapat makanan percuma daripada ikan jerung. Okey, contoh yang kedua, paku pakis langsui. Kalau kita masuk dalam hutan, kita boleh jumpa paku pakis langsui ni. Dia hidup menumpang di celah-celah dahan pokok, okey, ataupun kita namakan perumah untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, pokok tu dia tak dapat dia tak ada mendapat apa-apa kemudaratan lah. Dia cuma menumpangkan paku pakis langsui tu di badan dia, di dahan pokoknya, dan paku pakis langsui ni boleh dapat cahaya matahari untuk dia membuat proses fotosintesis. Okey, seterusnya parasitisma. Okey, parasitisma ni maksudnya menguntungkan satu organisma sahaja, okey, tapi organisma yang satu lagi tu ni mudaratkan. Maksudnya interaksi antara organisma ni satu dapat untung tapi satu lagi tak dapat untung dan dimudaratkan lagi. Okey, kita tengok contoh parasitisma. Okey, contohnya macam cacing pita. Okey, cacing pita ni dia hidup dalam usus manusia. Okey, jadi dia menjadi parasit yang menyerap nutrien daripada usus manusia dan malangnya usus manusia tu, kalau ada cacing pita ni, dia akan menyebabkan usus manusia tu mudarat lah. Maksudnya dia akan merosakkan lah usus manusia tu. Jadi cacing pita ni adalah parasit dan usus manusia tu kita panggil perumah. Okey, jadi interaksi antara dua organisma ni kita namakan parasitisma. Okey, satu dapat untung, satu lagi pula dimudaratkan. Okey, contoh yang kedua. Contohnya adalah kutu. Okey, kutu ni dia biasa ada dekat rambut kan? Ada dekat rambut. Kalau manusia tu ada dekat rambut, kalau dekat haiwan tu ada dekat bulu dia. Jadi dia menghisap darah manusia dan haiwan. Okay, jadi kutu ni adalah parasit lah yang kalau terlalu banyak memang boleh membahayakan manusia dan haiwan. Kalau manusia pun dia ada banyak kutu pun dia hidup dia tak selesa kan,
kepala dia pun gatal, memang tak senang hidup lah kan kalau ada kutu dekat badan, kalau ada kutu dekat rambut kita. Haiwan pun sama, kalau awak tengok dia biasanya haiwan seperti kucing, anjing kan yang berbulu ni, dia memang ada kutu lah dekat badan dia. Jadi dia akan tak selesa lah kalau ada kutu tu, sebab kutu tu duk menghisap darah dia. Jadi dia akan rasa gatal, lama-lama dia akan jadi kurang darah lah. Jadi tak bermaya, letih, mudah letih dan sebagainya lah. Okay. Jenis interaksi yang ketiga, selain daripada simbiosis, mangsa-pemangsa, yang ketiga adalah persaingan. Persaingan ni berlaku bila organisma dalam satu habitat dia bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Maksudnya dia bersaing sesama dia untuk mendapatkan keperluan asas. Itu kita namakan dia persaingan. Seterusnya, kita tengok tentang kawalan biologi. Apa tu kawalan biologi? Kawalan biologi ni satu kaedah yang menggunakan organisma, iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen, untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Contoh kita tengok contoh yang pertama. Contohnya di ladang kelapa sawit kan, ada banyak tikus. Jadi kita bela burung hantu di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus, sebab burung hantu ni dia makan tikus. Jadi kalau ada burung hantu, dia akan makanlah tikus-tikus yang ada dekat ladang kelapa sawit tu. Seterusnya, contoh kita ada bela ikan dekat akuarium kan. Dalam akuarium biasa orang akan bela ikan gapi, sebab ikan gapi ni dia makan jentik-jentik. Jadi bila ada ikan gapi, jadi tak adalah kita jadi orang yang membiarkan nyamuk kan, nyamuk Aedes ke apa, sebab bila ada jentik-jentik je, ikan gapi ni akan makan. Seterusnya, itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan serangga. Jadi ini pun antara contoh kawalan biologi. Seterusnya, kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura makan afid, iaitu perosak tanaman. Kadang-kadang dekat daun dia ada namanya afid. Ini kalau awak nampak dalam gambar ni, afid ni dia akan makan daun. Jadi daun tu tak elok lah, kalau contoh sayur tu akan jadi berlubang-lubang macam tu. Jadi kawalan biologi ni dia lebih mesra alam, sebab kita tak gunakan pestisid atau bahan kimia. Jadi kaedah ni lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Tapi walau macam mana pun, kaedah kawalan biologi ni dia ada beberapa kekurangan lah. Contohnya yang pertama, dia mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan, dan keseimbangan ekosistem mungkin terganggu sebab spesies baru diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Maksudnya kita bawa spesies lain untuk hidup di dalam ekosistem tersebut. Jadi keseimbangan ekosistem mungkin terganggu lah. Seterusnya kita tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Maksudnya faktor yang menyebabkan sesuatu populasi itu bertambah atau berkurang. Antara faktornya adalah saiz serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber makanan dan perubahan cuaca. Cikgu terangkan setiap faktor tersebut. Yang pertama, serangan penyakit. Contohnya kalau sesuatu haiwan atau tumbuhan tu diserang wabak penyakit, populasi haiwan dan tumbuhan tu akan menurun. Maksudnya sebab bila dia kena penyakit, dia akan mati kan. Contohnya macam sesama burung yang menular di kawasan ternakan ayam.
Okey, jadi bila kena penyakit sesama burung ni, jadi ayam tu pun akan mati. Okey, jadi populasi ayam tu akan kurang lah. Okey, contoh yang lain, contohnya penyakit mozek, tembakau. Okey, di ladang tembakau. Jadi dia akan merosakkanlah tembakau yang ditanam di ladang tu. Okey, yang kedua, faktor yang kedua, kehadiran pemangsa. Okey, jadi kalau seandainya pemangsa bertambah di sesuatu ekosistem tu, okey, jadi mangsa akan semakin berkurang lah. Contohnya macam populasi kuda belang kan, okey, di ekosistem savana. Okey, bila ada kehadiran pemangsa seperti singa, okey, jadi populasi kuda belang ni akan semakin berkurang sebab banyak kuda belang dimakan oleh singa. Okey. Okey, seterusnya sumber makanan. Okey. Kalau sumber makanan berkurang pun haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Okey, contoh macam dekat negara China kan ada panda kan, beruang panda. Okey, beruang panda ni dia hidup bergantung kepada pokok buluh sebagai makanan utama dia. Jadi bila ada penerokaan kawasan hutan, okey, pokok-pokok buluh ni dimusnahkan, ditebang, jadi haiwan seperti panda ni dia akan semakin berkurang sebab makanan dia dah habitat dia pun musnah. Okay, jadi dia pun akan berpindah ke tempat lain dan seterusnya mungkin dia diancam oleh pemangsa yang lain dan dia pun mengalami kepupusan. Okay, contoh yang lain juga, contoh yang lain pula macam contoh dekat Malaysia berlaku pertambahan populasi burung gagak. Sebab apa? Sebab ada peningkatan sisa makanan yang terlalu banyak, pembuangan sisa makanan yang terlalu banyak di Malaysia, okay, menyebabkan populasi burung gagak ni semakin meningkat. Sebab burung gagak ni dia kan, kita biasa tengok kan, dia cari makanan daripada sampah, daripada sisa-sisa makanan yang orang buang. Jadi kalau semakin banyak ada sisa makanan dekat kawasan tu, semakin banyaklah awak tengok populasi burung gagak di kawasan tu. Okey, seterusnya perubahan cuaca. Okey, perubahan cuaca ni contohnya macam kemarau yang berpanjangan, okey, menyebabkan tanah jadi kering dan tak subur. Okey, selain daripada tu, bila kemarau berpanjangan ni juga dia boleh menyebabkan risiko kebakaran hutan. Okey, jadi kita tahu hutan ni adalah habitat kepada banyak haiwan dan tumbuhan. Jadi bila hutan terbakar, semakin haiwan-haiwan ni pun akan pupus juga bersama hutan yang terbakar tu. Okay, jadi kesannya populasi tumbuhan dan haiwan tu akan menurun. Okay, seterusnya kita tengok apa perubahan dalam ekosistem. Maksudnya ekosistem kita pun boleh berlaku perubahan, dan perubahan tu berlaku disebabkan beberapa perkara seperti kekurangan bekalan air, okay, migrasi haiwan dan saiz sesuatu populasi yang menurun atau meningkat. Okay, jadi ini perkara yang boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Okay, kita tengok yang pertama, kekurangan bekalan air. Jadi kita tahu air ni sangat penting untuk tumbuhan, untuk haiwan. Jadi kalau tak ada air, macam mana tumbuhan dan haiwan ni nak hidup? Contohnya macam pokok padi. Pokok padi ni dia adalah tanaman yang memang memerlukan banyak air. Okey, air tu sepatutnya sentiasa bertakung je air dekat sawah padi. Jadi kalau berlaku kemarau yang berpanjangan, jadi populasi padi ni pun akan berkurang lah. Sebab padi tak akan tumbuh, padi tak dapat nak tumbuh. Jadi haiwan-haiwan yang hidup di kawasan sawah padi pun akan mengalami gangguan lah. Jadi haiwan-haiwan tu pun mungkin akan mati juga sebab dia tak ada makanan kan. Contohnya macam beluncas kan, budak beluncas. Okay, jadi dia pun akan mati jugalah sebab tak ada makanan. Jadi ini akan mengganggulah keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Okay, siratan makanan pun akan terjejas sebab padi ni kita tahu dia adalah pengeluar.
Okey, jadi pengeluar tu kalau pengeluar tak ada, jadi pengguna dia akan menjejaskan pengguna jugalah. Pengguna pun akan semakin berkurangan. Okey. Okey, seterusnya perubahan saiz populasi. Okey. Saiz sesuatu populasi ni boleh menurun atau meningkat. Ia disebabkan oleh perubahan suatu populasi yang lain. Okay, contohnya, kalau ada kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas. Jadi, bila kumbang dan beluncas ni bertambah, jadi populasi tumbuhan akan menurun. Sebab kumbang dan beluncas ni makan tumbuhan. Okay, jadi, kalau banyak kumbang dan beluncas, tumbuhan akan semakin sikit lah sebab dimakan oleh kumbang dan beluncas ni kan. Jadi, lama-lama dia akan mengganggulah keseimbangan ekosistem. Okey. Dia akan mengganggu saiz populasi, menyebabkan perubahan saiz populasi. Okey, contoh pernah berlaku pada tahun 2015, okey, di mana wilayah selatan Rusia telah diserang oleh belalang juta dan memusnahkan tanaman. Okey, jadi ini memang sangat-sangat mengganggu ekosistem di Rusia pada waktu tu dan menyebabkan ladang jagung seluas 800 hektar musnah, okay, dalam masa beberapa jam sahaja. Cuba bayangkan, sebab terlalu banyak belalang ni sampai dia menyerang kawasan ladang jagung 800 hektar tu luas tau. Tapi musnah dalam masa beberapa jam sahaja. Okey. Jadi betapa populasi, betapa pentingnya keseimbangan ekosistem supaya semua manusia, semua organisma dapat hidup dengan selesa di dalam ekosistem tersebut. Jadi setiap organisma, setiap populasi, setiap komuniti tu ada fungsi dia. Jadi kita kena jaga, okey, kita kena jaga ekosistem kita dan supaya kita pun dapat hidup dengan selesa. Okey. Kelas yang seterusnya cikgu akan sambung subtopik 2.4.